Wahab. Wahab. Saya sebenarnya kan, saya pun ada cerita juga macam Wahab tu. Sebelum tu bagi salam kepada semua. Seperti biasa, selamat menonton again bersama kita Sembang dot bersama Dayang, DKI and Rook. Heboh pasal Wahab. Hell Mimi. Kalau you tengok pengarah JECOM, which is Agus, dia meletakkan jawatan yang dia nafikan. So finally the answer, dah ada video dia merata-rata lah. Sebenarnya saya rasa kecewa sebab saya meminati apabila dia memberi pencerahan atau topik-topik yang dia ulas sebagai moderator. Dah lama dah saya suka tengok cara dia bercakap. Tapi apa yang saya lihat tadi, saya terkejut lah. That's all. Saya terkejut. Kalau you geliek. Ya, Waalaikumsalam Bishu. Dengan Miss Nine, dengan Witch Hunter. Saya nak ceritakan. Tapi kita orang cakap pasal Wahab ni dulu. About Wahab tu, saya meneliti video itu. Saya rasa Wahab itu tidak yang kita imaginekan kot. Itu saya tak tahu nak cakap apa. Mungkin percubaan atau I don't know. Saya nak ceritakan pasal Wahab kan. I have a similar story. Okay, kepada sesiapa yang tak tahu cerita Wahab ni apa kan. Wahab and Agus. Basically, Agus, dia letak jawatan dia. Dia somewhere JCOM kan. Tinggi pangkat dia. Okay, dia pengarah ke JCOM. Dia letak jawatan dia. One of his staff recorded a video chat with his boss, which is Agus lah. Agus ni JCOM punya pengarah. And dia cakap benda-benda yang amat lucah terhadap dia punya staff. Basically shit sexual harassment. Hey, are you gonna talk about Wahab or you gonna talk about your story? You know, talking about Wahab, everybody gonna talk about Diorang Wahab. hantar buah-buah je, mak. Okay, anyway. Patut atas sikit lah. Baru nampak muka handsome awak. Masya Allah, tabarakallah. It's true. You punya camera is make your face, you kena tegakkan sikit. Habis ada orang Minang keruk ke? Tak ada orang Minang. Itulah saya nak cerita ni. Saya ingat ada orang nak Minang. Rupanya orang yang saya bersembang 4 bulan tu, saya tak tahu muka dia siapa sebenarnya. Saya tak tahu dia lelaki ke perempuan. Lelaki menyamar jadi perempuan, saya tak tahu. What it got to do with Wahab? Itu saya nak ceritakan pasal Wahab ni. Okay. Sebab saya dalam cerita yang saya nak cerita ni, saya lah Wahab. Bila saya tengok cerita pasal Agus ni Wahab, saya teringat balik apa jadi berapa bulan lepas. Saya nak ceritakan pasal Wahab ni sebab saya pernah experience benda ni tau. So saya pernah kenal orang ni. Ni saja cerita lah, tolak tepi Wahab tu. Tapi bayangkan saya ni macam kena Wahab. Okay. Kita tak punya masa yang lama. Kita tak ada punya masa yang lama. Kita kan M live because besok kita ada marathon live di YB Virus Studio. Dan solat Jumaat juga. Jangan lupa. Wahab sedap. Okay. Susah lah kau kalau cerita yang gini. Okay. Saya pernah jumpa orang ni tau. Saya ingat dia wanita. So dia kami sembang di internet, sembang semua. Okay. Ini macam okay, dia betul-betul push lah. Dia betul-betul nak kenal saya. Dia tanya saya buat ni, saya handsome lah, bla bla bla. Okay, saya pun macam okay lah. Mula-mula lepas tu dia selalu buat cerita sedih tau. Saya ni No. Make you melayan dia. Mama tanya you kata sebab gambar dia semua seorang perempuan. Oh yes, betul. Gambar dia pakai seorang perempuan model. Sampai you menegur, saya menegur kata she's not a woman. Saya kata she's not a girl. Yeah. Tapi saya tak percaya juga. Saya percaya. No, you percaya what I say. You think the same thing. Yes. Jadi dia pengaruhi you sampai menangis-nangis, right? Yes. Dia menangis-nangis nak cakap dengan saya yang dia perempuan. Yang gambar yang dia tunjuk kat saya tu, itu dia. Saya pun dah ingat dia macam dia ni macam tak pakai gambar betul sebab gambar dia perfect sangat tau. Saya pun tak naklah layan dia sangat. Lepas tu dia menangis, dia nak cakap saya, dia menangis, dia call tau. First time saya bercakap dengan dia, kita call. Kita orang jarang chat. Dia putus tunang lah apa. Dia putus tunang lah, banyak dramatik lah. Dia tunang dia, curangan dia lah. Okay, saya pun layan lah kan. And they show her picture to me. I showed the picture to her. I showed the picture to my mother and she said, and I said, wow, she's pretty. I said, she's very pretty. Are you sure, adik? If she's the one, memang dia paling lawa dari semua lah. Tapi sure? as I look at my mother's face, muka my mom macam not convinced. So, kita sembang. Makin lama makin suka lah kan. Yalah, gambar lawa cantik gila. Dia ni memang pandai
buat-buat cerita. Saya tak tahu dia lelaki ke perempuan, tapi masa ni saya ingat dia betul-betul mati-mati ingat dia perempuan lah, sebab dia dah berjanji demi nama Allah, dengan nama Tuhan semua. Bersumpah-sumpah. Bersumpah dengan nama Allah saya perempuan. Dengan nama Allah gambar tu saya. So saya macam okey lah. Kita kalau jangan main-main bila kita bersumpah dengan nama Allah, kita don't play around. So pada kita orang, bila dia cakap macam tu, which is true, kita percayalah apa yang dia cakap tu kan. Yes. To the point, that's why where I still have my doubts. I tak percaya sangat dengan orang ni. Tapi bila dia sumpah dengan nama Allah, okey lah, tak salah aku percaya dengan orang ni. Kalau aku percaya pun dia tipu aku, dia berdosa. Because to whoever swear in the names of Allah and lies, that means that person will wage war against Allah, berperang because menggunakan nama Allah dan secara jahat. Tapi in the end saya ceritakan, saya memang maafkan orang ni, orang ni berubah. Saya harap orang ni berubah. Memang last memang court tu memang saya bersembang dia lama lah, dia pun menyesal dia tak nak buat dah. Gambar yang dia pakai tu Miss Nine bukan dia. Itu model Indonesia di Instagram. Nak mention nama ke? Tak payah. Dia sebenarnya yang macam mana boleh Kita dapat panggil dia tahu? Dahlan. Itu saya panggil dia sebab saya tak tahu dia perempuan ke lelaki. Saya namakan Siapa dia yang bagi Dahlan. nama tu? The Puan Dayang Kuintan. Tak payah sebut nama. Nama betul dia kita tak cakap. Kita panggilkan dia Dahlan lah. Zaman sekarang memang banyak scam. Betul. Dahlan ni macam Agus dengan saya. Tapi suara dia betul-betul macam perempuan. Saya tak tahulah. To the point when saya cakap dengan dia, what did you say? Cakap benda-benda yang tak saya tak nak lah cakap kat sini kan. Benda-benda yang tak appropriate for a woman to say. Sebab saya pada dia, perempuan cakap macam ni, saya tak percaya tak. I was in disbelief. At that time saya dah macam, tak nak lah, dah kurang ni, doesn't make any sense. Nasib tak meminang lagi. Itulah Ya, ingatlah beramai-ramai pergi. Kan? Saya minta anak saya tunjuk gambar jari dia. Sebab saya nak beli cincin. Dia suka white gold or gold colour lah. Memang dia tunjuk jari dia. Memang jari perempuan. Okay, you sambung kejap lagi. At the end baru Mak cakap macam mana kita mendapat tahu yang dia ni adalah Dahlan. Okay, dia ni memang share everything. Saya tak tahulah dia ni nak kenakan saya ke, dia nak scam ke, atau dia betul-betul lonely ke, tak tahu apalah. Tapi keluarga dia memang keluarga dia. Is that true? Yes. Alamat dia memang alamat dia. Sebab tu saya rasa tak sure sangat apa dia. Saya nak ceritakan ni pun saya nak tutup identiti dia. Saya harap dia berubah. Saya tak tahu apa betul apa yang tipu anymore. Dahlan tu jadi dah lain. Betul. Buat tu dah faham dah. Dah lain. Saya pun tak tahulah apa masalah orang ni. You better baca surah Al-Kahf tonight. Baik puan. Sebab saya memang macam kesian kat orang ni. Sebab bila dia menceritakan masa dia kecil, saya tak tahu betul ke tidak. Tapi memang saya percaya kat situ lah. Dan ceritanya, nak cerita ke? Tak tahulah cerita tu cerita betul ke tidak. Tapi macam mana saya tertarik cerita tu. Say that she's a broken family. Broken family. Keluarga yang berpecah. Okay, ni cerita yang saya cerita. Because ni bukan nak mengutuk, ini pelajaran. So macam mana saya kenal orang ni? Pertama-tama kali dia ceritakan keluarga dia, macam mana dia membesar. Dia membesar dengan nenek dengan atuk dia. Weh, kalau fikir balik tak tahulah cerita tu betul ke tidak. Everybody punk pasal birthday. Tolonglah, saya nyanyikan birthday song untuk dia personally. I do it for my son actually. Oh tak, dia memang minat hati-hati lama tu. Dia memang minat dengan Dayang Kuintan. Dia memang. Tapi cerita macam mana saya boleh jatuh kesian ke orang ni. Dia menceritakan. Sebab saya nak cerita ni, nak clarify tau. Kalau anything happen to me, like Agus, kan saya takut. Dia ceritakan dia membesar dengan ibu bapa dia tak nak dia. Saya pun tak naklah mengutuk cerita ni. Tak tahu dongeng apa tu. Mungkin betul, mungkin dongeng, tak tahu. So dia membesarkan dengan atuk dia, dengan nenek dia. Ceritanya macam dia anak pertama perempuan. So dia membesar dengan nenek dengan atuk dia jaga dia. Ajar dia agama, Islam semua, baca Al-Quran semua. So dia membesar dengan atuk dia. Ibu bapa dia datang balik dan dah ada anak 2 lelaki. Dan sangat kaya, happy semua, hidup senang semua. So atuk Dahlan ni suruh ambil Dahlan ni balik. Sebab dia dah tua, dia dah tak larat nak jaga budak ni. So ibu bapa tu ambil dia balik. Ceritakan dia nak membaikkan adik dia ni. Dia sayang dengan adik-adik, 2 adik ni. So one day tu dia keluar tu adik-adik dia sebab mak bapak duduk jauh, hujung lorong daripada kawasan rumah atuk dia, which dia membesar lah.
Dia selalu tengok adik-adik dia main kereta controller. So dia pun nak main lah. Atuk dia dengan nenek dia juga orang senang. Tapi anak dia tak tahulah. Alhamdulillah. Planning wedding macam mana? Planning nak buat Which rumah hunter? lagi satu, nak buat untuk dia. Dah plan dah berapa anak nak. Itu kejap lagi saya ceritakan. Pun nak cerita juga perangai saya ni macam mana. Saya memang rasa kesian bila dia membesar. Dia tengok adik-adik dia. Dia nak get close dengan adik-adik dia. Tapi adik dia main kereta controller. So dia nak lah kereta controller juga. Dia tanya atuk dia dengan nenek dia. Dia nak kereta controller. Okay, atuk nenek dia bawa dia pergi kedai runcit. And dia tanya, ada tak kereta controller? Lepas tu kedai runcit mana ada kereta controller? So dia kata lah, kereta controller tak ada, tapi kereta plastik lori kuning ni ada. So saya bayangkan, hai, budak perempuan ni nak betul-betul sayang adik dia. Saya tengok dia ni macam, dia ni betul-betul feel full of love. Orang ni lah sanggup just to beli kereta nak main dengan adik-adik dia. Okay. So tapi walaupun dia tak dapat kereta controller, dia beli kereta plastik lori besar, lori kuning katanya. So dia main lah, dia excited bawa kereta lori tu. Dia cerita kat saya. Saya pun dah macam masa dia kesiannya. So dia cerita kat bawa lori tu nak main dengan adik-adik dia. Lepas tu dia bawa lori tu. Akak dah bawa lori nak main dengan adik-adik. Atau adik dia macam tak layan dia lah, tapi dia main juga. So saya bayangkan budak kecil perempuan bawa kereta lori plastik main dengan adik-adik lelaki dia yang mak bapak dia sayang lebih daripada dia. Saya rasa kesian. Dan saya rasa macam betul-betul kesian lah. Saya kesian bila cerita tu. Saya pun sampai menangis dengar cerita tu. So itu yang buat saya lagi mendekat dengan dia. Sebab rasa kesian. Masa ni ke kantor jari. Belum kantor lagi. Masa ni baru nak start bercinta. Saya sebab dengar cerita dia tu. Yang lagi sebab tu, lepas dia remaja tu, atuk dengan nenek dia meninggal. Aksiden kereta. Saya pun emotional bila cakap benda ni. Sebab saya sedih lah kan. Kalau membesar tu, pasal cerita-cerita budak-budak membesar, saya faham. Lagilah macam kesian. Saya rasa macam this person deserve more. This person deserve more. Walaupun cerita tu betul ke tidak saya tak tahu, tapi saya macam ambil je lah kan. Sebab cerita dia detail nak mampus. Mungkin betul, mungkin tak tahulah. Masa dia remaja tu dia balik ibu bapa dia macam masalah. Lepas tu dia kena dera dengan keluarga dia. So saya memang macam kesian kat situ lah. Saya dengar dia masa kecil dia kena campak kat dinding lah, macam-macam lah. So sama balik skip to the point where saya macam lagi nak kenal orang ni. Sebab this person seems very amazing. Sebab dia kata dia ampunkan orang, ibu bapa dia ampunkan orang yang derakan dia. So saya macam okay lah, interesting orang ni. Tapi dia punya impian is to jadi mak, to be a mother. Dia dah ada anak, dia nak ada rumah, dia nak itulah impian dia, nak jadi ibu. So bila saya dengar tu, saya macam saya cerita pasal saya tak pernah in a relationship. Saya tak pernah bercinta, saya tak pernah apa. Saya jarang cakap dengan perempuan unless ada benda nak kena buat lah kan. Okay, mungkin that's a bit BS. Kawan saya kebanyakan perempuan, tapi saya tak ada tahap macam suka diorang. Kawan-kawan je lah. Tapi dengan orang ni, dengan dia pakai gambar orang yang lawa, lepas tu macam betul-betul nak tackle saya, macam put effort gila, saya pun boleh fall for it. Pemalu lah ni. Saya ni pemalu. Dia nak ada keluarga lah, dia nak bercinta lah, dia nak ada anak, dia nak ajar anak dia baca Quran macam atuk dia. Tu kadang-kadang tu ada, during the time tu saya tak adalah baca Al-Quran. Tapi kadang-kadang bila saya baca, dia tergagap-gagap. Tapi dia kata dia pandai baca Al-Quran, atuk dia ni. Tu yang saya macam mungkin dia dah lama tak baca kot, tak apalah. Tapi benda-benda one by one dia punya Pekung tu akan pekung tu terkeluar tau. Tapi saya ni budak kesian. Dia selalu buat cerita sedih tau. Saya ni kesian, saya ni lemah bila bab cerita kesedih ni. So saya kesian, saya let it go. So at one point ni, dalam 4 bulan ni, dia memang excited lah kan. Saya ni macam anak artis ke apa benda ke. Saya pun tak adalah macam berlagak sangat. Saya anggap saya ni macam orang biasa. Saya bukan anak selebriti, saya tak ada title. I'm just a normal human being. Saya tak ada extra abilities or whatever lah, treatment ke apa, tak ada. Saya tak nak. Saya nak treat it as anybody else. So dia rasa macam benda tu humble, bla sembang. Tu yang jadi start suka tu. So saya tengok pun dengan cerita sedih-sedih pun, saya pun start suka dengan dia sebab saya rasa sedih bila saya dengar cerita-cerita dia tu. Dia pun suka saya balik bukan dia yang put effort dia kan. Dia betul-betul tackle saya, dia mengayat-ayat lah. Memang lah, to be honest, tak selalu saya kena mengayat dengan perempuan kan. Dah lah dia pakai gambar perempuan cantik. So saya macam saya ni mimpi ke apa. Tapi tak apalah, dia kata betul-betul lah. Yang masalah ni nak cerita pasal Wahab ni. Cerita pasal Wahab dengan Agus ni. Dia pernah jadi Agus kepada saya. Saya ni Wahab. Dia pernah tanya saya macam benda-benda yang tak elok. So saya sampai terkejut lah. Macam saya macam perempuan tanya ke soalan-soalan macam ni.
So, siapa saya tanya kakak ipar saya, betul ke perempuan tanya macam ni ke? Ada ke perempuan tanya macam ni? Kakak ipar saya, ada perempuan tanya benda-benda macam tu. Tapi dia tanya macam mana? Oh, dia tanya macam ni, macam mana? Biasalah tu kot. Okay, kakak ipar saya pun saya tak adalah cerita sepenuhnya apa dia cakap, kan? Kan saya kan consider pelik ke apa kan, tapi memang apa saya buat tu saya mengaku memang benda tu haram lah, because saya macam biar benda ni melalui no, I let this happen. Dia tanya benda-benda yang bukan-bukan. Saya pun tak adalah jawab saya sebab saya rasa malu tau bila dia tanya benda-benda macam tu. Tapi saya akan try to change the subject, tapi dia macam cakap melala, ini education je, tak apalah. Okay, tariklah, dia tarikkan saya macam, saya rasa macam haram. Tak haram, benda ni tak haram, benda ni just education. So ceritalah, dia tanya-tanya tu. Saya pun, kenapa perempuan suka ni, kenapa perempuan suka ni, kenapa you buat benda ni. Saya tanya dia lah, si Dahlan ni, kenapa Dahlan ni. Anak saya ni, kalau tuan-tuan perempuan nak tahu, anak saya tak pernah ada girlfriend, tak pernah keluar. Dia boleh katakan seorang budak yang baik. Kalau orang kata anak mama celah ketiak, semua tiga-tiga anak saya celah ketiak saya sebenarnya. Tapi dia orang memang, they believe zaman I'm a modern mother. Dia percaya yang dia mesti kahwin kepada wanita, tak perlu nak bercinta dulu. Kalau suka mengenali antara satu sama lain, mengenal budi bicara antara sama lain, dia kata may as well married. Anak saya ni tak macam dating ni, dia pergi dulu ada dating lama dah. Saya kena pergi dengan dia, and he believe that kalau pergi dating, first dating ke apa semua, dia tak akan pergi seorang. Orang tu kena bawa parent dia. Susah nak zaman sekarang nak dapat macam tu. Orang ni kena bawa parent dia bawa parent dia. Zaman sekarang tak ada. Tapi yang budak Dahlan ni mengayatkan anak saya, mengatakan she's a fresh girl. Cakap dia supermodel semua lagi. Fresh girl, supermodel. Dia tak pernah datang KL kata. Dia selalu pergi ke Bangkok, apa dia panggil tu? Thailand, dekat sebelah je. Dia panggil, bukan nama tempat tu. Apa dia? Nak pergi Siar tu kah? Macam mana? Golok. Jadi dia kata dia ke situ saja. Dia tak pernah pergi tempat lain. Anak saya ni so naif, dia percaya semua. Saya sebagai mak, saya dah menegur dia more than one time. This is not real. Dia tunjuk gambar. Saya cakap, gambar ni tak macam dekat Bangkok. Ini macam Indonesia. So anak saya tak percaya. Dia tak percaya. Tapi saya macam, okay, put it in mind. And tapi tak, because why? I was desperate. You trying to convince me too. Yes. Anak saya convince saya. Kesian dia, mak. Saya bila dengar macam tu, saya pun ada belas ehsan. That's why he got that from me. Maybe, insyaAllah. Amin. Jadi saya ni kesian. Saya kata macam ni lah. Saya kata nanti kita tunggu. Saya yang plan tu, kita bawa dia, ini dah kahwin, ini. Dia pun cakap dia nak baik dengan saya gitu. Sebab I will talk about house mother dengan anak dan mother dengan in-laws pula in the future kalau kita ada masa. Jadi anak saya dah plan nak jumpa. Anak saya ni boleh percaya dengan kata-kata dia bulat-bulat dia kena kemudian tu sampai relationship in 4 months. So sekejap saya tengok anak saya sedih, bergaduh, kena marah. Saya kata dengan Dahlan. So pada saya that is a trial lah. Kalau dia betul-betul perempuan bergaduh, itu saya tak nak campur lah. Kalau you berkahwin pun you akan bergaduh kan. Sampai dek kerana dia too in love with this Dahlan, yang di mana Agus telah memujuk Wahab. Begitulah caranya Dahlan ini memujuk Ruk. Memujuk saya bila dia minta maaf. Dia minta maaf, dia buat cerita sedih, dia salah kan. Tapi bila saya tegur, teguris sikit jadi gaduh lagi besar. Sampaikan anak saya setiap makan have to take a picture, send it to her. Apa yang anak saya makan, mana saya buat apa, everything. Sampai begitu. Saya sebagai ibu, saya kata saya sedih, tapi when you see your son happy, you must be happy. Takkan I tengok anak I happy dengan orang tu I nak dengki. So I tak nak macam tu. Ambil gambar, and they bila bersembang tu sampai tertidur. Kena sampai tertidur. Sembang kena sembang.
Saya kata, wow, I think tak apalah. Saya cakap dengan bapak dia, he is happy. Let berdoa lah yang baik kan. Mak mestilah happy bila tengok anak happy. Dan teruskan, Ruk. Yes, saya ni jenis yang kalau I just prefer that way. Saya tak suka pergi dengan orang satu-satu. Saya kalau nak keluar dengan perempuan, dia mesti ada kawan perempuan ke, saya bawa cousin saya ke, ataupun kakak ipar ke apa. Saya ni budak baik. Saya nak ikut Islamic sebab saya tak suka dituduh ke apa ke benda ke. Saya tak suka. There's a reason why ada cara Islamic ni kalau nak jumpa orang, saya nak ikut tu. It must be the best. Tapi bila macam ni, saya memang cakap dengan dia berkali-kali, Dahlan saya nak ikut Islamic way. Tapi dia paksa juga. Saya ni pula, saya mengaku saya ni desperate. Baru nak bercinta. Okay. Sorry, before I forget. Sebab you nanti going to end the conversation, right? And then I continue that how we caught that he's Dahlan. Kita dah tahu perangai dia dah macam ni dah. Wait, alamak, Mama lupa dah. Okay, carry on. Mama lupa dah. I don't even remember benda cakap ni. Saya pun dah tak ingat nak cakap apa. Anyway, keluar ikut cara Islam. Yes, thank you Ed. Saya nak ikut cara Islam. Dia bagi banyak alasan macam guilt trip saya lah. Yes, I am lack of experience. Saya tak pernah. Saya berkeluar, tapi saya keluar, saya bukan ada macam social sense. Saya ni kalau jenis keluar, ada benda nak buat. Ada task. So kalau macam keluar macam sembang, kenal sini sana, bukan nak cakap saya sombong. Saya rela duduk kat rumah sebab saya dah membesar. Ni satu habit lah, bukan apalah. Saya risau apa yang dekat rumah. Jika ibu saya perlukan saya ke, arwah kakak saya perlukan saya ke. So saya memang tak enjoy keluar tanpa keluarga saya. So bila keluar, sebab saya homeschool, saya sekolah kat rumah, saya tak ada bergaul dengan perempuan ke apa. Saya semua dekat komputer, internet. Itulah saya bergaul, situlah saya buat kawan, situlah saya kenal orang, kawan-kawan situ pun jumpa pun sekali-sekala lah. Mama ingat. Okay dah. Bila dia kata dengan anak saya, dia dah bertunang, dan dia tunang dia tu buat dia macam tu macam ni, and then dia pula cerita dengan saya pelik. Dia pernah ada 7 lelaki yang sukakan dengan dia, and then dia kata bagi cincin 7 cincin or something like that. Saya dah pelik dah. Saya kata dengan anak saya, how can a girl, Mama dulu penyanyi, tak pernah sampai ada 7 kali serious boyfriend, 7 times, and not even one sangkut sampai bertunang. And then cara dia cerita why dia bertunang, orang ni perangai macam ni, orang ni perangai macam tu, orang ni suka buat. Saya kata, this is weird. Tak pernah. Tapi anak saya boleh terkabur dengan pujukan rayuan dia tu, yang sampai ada taksub, orang ni suka tengok orang berak lah macam dia mana boleh cakap macam tu. Sampai macam saya kata, tapi as a mother, saya pesan dengan semua anak saya, when you want to marry the one that you in love with, you rasa baik, you sesuai dengan you, jangan tanya dia punya past. Yes. Berapa kali you can ask? I don't like to ask people punya past. But I warn you couple times pasal tunang dia, whatever. Don't. Dia yang buka cerita tu. Tak apa, carry on. Lepas tu saya kata, don't. You mesti kenal, mulakan hidup you bila you kenal dia, waktu tu. When you get to know her then, now and then, that's the date, that's the time. From then is your story. Behind that, tak payah. Tapi kalau dia ada bad memories ke apa ke, bercerita, I tak suka sebab dulu I pernah macam, then jangan buat benda macam tu, dan jangan tanya dia punya past experience. Okay, carry on. Yes, you cerita part tu kan. Dia cerita kau kan pasal coklat tu kan. Okay. Coklat tu dia kata orang lelaki yang tunjuk kat dia sebab dia cantik kan, lelaki pelik-pelik kenal dia. Itu cara dia nak goda lah. Belah kesian tu, itulah part dia. Saya cakap kesian lelaki buat dia macam ni. Saya rasa kesian sampai tunjuk coklat dia dekat bontot. You know, bontot lelaki tu yang nak tackle dia tu. Lah lelaki apa ni? Dah sebut lelaki tu punya. Saya tak pernah. Saya ni jenis tak suka tanya pasal orang dia punya masa silam kan, their past. Tapi dia ni suka buka tau. To the point masa first saya tak percaya dengan dia. Ni masa first berapa hari, 2 hari, the first day tu saya kenal, saya tak percaya dia. Dia kata dia minta maaf, dia kata dia nak berkawan dengan saya. Dia rasa macam it's meant to be. Ini fate dalam bahasa Melayu apa mah? Takdir. Ni takdir untuk I kenalkan you.
Okay, I sanggup buat apa-apa. Okay, kawan je lah kan. No, I nak lebih daripada kawan. No, I don't know you. Ni masa first lah. Tak apa, boleh tak kalau I hantar you I tak apa, sebab dia hantar video tau. Saya cakap hantarlah gambar selfie ke apa kan. Kenapa video orang ni tengah berjalan ke macam ni kan. Tak realistik lah. Apa susahnya selfie macam ni je lah. Selfie kan, senyum, ambil gambar, hantar send. Tak boleh. So saya tu macam masa tu kan, saya tak nak kawan Video dia, call mak dia tak bagi. Video call dia alasan dia mak dia tak bagi. Tapi Nanti video voice chat boleh. Kena pukau dalam telefon. Anak saya boleh percaya. Gentleman kan. Saya pun tak nak paksa. Tapi selfie tu saya turun macam okay, tak nak. Kalau tak nak selfie tak boleh lah kan. Lepas tu dia tembak, boleh tak saya ambil gambar tak pakai tudung. Saya punya tak nak tu. Saya cakap tak nak berkali-kali. Dia paksa dia hantar gambar dia tak pakai tudung. Entah gambar siapa entah kan yang dia ambil tu. Cakap tu dia. Tapi yang free hair tu sebenarnya orang lain. Tapi muka dia ala-ala sama. So itulah time dia. Tapi sebabkan saya bagi chance kat orang ni, sebab saya kesan dengan cerita sedih tu. So you put a trust in the wrong person. Yes, mak tak bagi konon. Itulah pasal rupanya mak dia tak tahu apa dia buat. Kalau saya bercakap dengan keluarga saya sekalipun pakai video call, saya takkan bercakap tanpa hijab, because I know they have your record. Sebab itu saya kata pada orang yang berhijab, kalau cakap Google in the family pun, you buat call, you kena pakai tudung you. Walaupun saya bercakap dengan anak menantu saya, dengan cucu saya, I have to wear my hijab. Kadang-kadang suami saya dia terlepas, dia ingat macam tak boleh sebenarnya. Macam tadi tu, probably the Google, somebody got it, you know. Jadi anak saya bila tengok terjadi pasal cerita kisah cinta Agus dan Wahab ini, saya kata, do you have anything yang you ambil video yang you, anak saya bersumpah seranah. Dia kata, God ma, no. Dia kata, anak saya akan kata apa? Anak saya kata, God, kita takkan nak buat macam tu ma. Sedangkan dia nak tunjuk aurat dia pun saya tak nak. Anak saya kata, saya cakap janganlah tanta dia ada. Tapi anak kata, no, I keep whatever conversation between us, Umar, semua I have. I cakap, what you gonna do with that? Saya kata dengan dia, you know. So saya cakap dengan anak dia, jangan salahkan orang tu. Ini semuanya Allah turunkan untuk you to be careful next time. Jangan terlampau percaya sangat sehingga kan you melukakan hati mak you. Itulah kita juga. That's the only thing lah saya cakap dengan anak saya. Bukan tu saya cara cerita dia. Kita orang bercerita nak kahwin. Sebab kita orang memang, saya ni memang jenis kalau saya suka dengan orang tu saya nak kahwin. Saya tak nak lama-lama dating, lama-lama ke apa kan. Dia pun cerita macam dia nak kahwin, dia nak buat apa, dia nak jadi isteri yang baik, dia nak jadi isteri yang okay lah. Saya pun macam ni lah. Wow, it's good to be true. Sounds so good to be true. Saya sembang kata-kata kan, kaki pun ini kan. Nanti dah kahwin kita. Saya sampai anak saya beli toy simpan untuk anak dia for future anak dia, and then kita bayangkan angan-angan, you know, ibu dan anak. You see your son happy, you must support. Saya selalu cakap dengan anak saya, anak-anak ni apabila dia melangkah satu apa yang dia nak, ibu dia akan melangkah 10 ke depan untuk membantu anak dia. Sama juga seperti Allah, apabila kita selangkah menuju ke Allah, Allah mengejar kita dengan besar tangan, 10 langkah mendapatkan kita. So same thing. So saya ni sampai tahap macam tu lah, bercinta dengan orang ni kan. Macam ni kan. Saya beli mainan kononnya untuk anak masa depan kita orang. Cerita-cerita macam tu lah. Sebab dia kata dia macam beri hadiah kalau benda lah, whatever lah. Dia pun beli hadiah pun juga lah, janji nak beli hadiah whatever. Macam mana cerita lucah tu startnya, because kita cerita pasal anak, berapa anak nak kan. Orang ni nak anak. Saya macam saya tak tahu lah. Saya rasa macam pada saya maksimum anak 4 maybe. Dia nak lebih. Nak lebih? Lepas tu bila cakap pasal anak tu yang buka cerita buka-buka tu, sampai terpoint saya terkejut. Saya tengah atas katil ni tengah dengar nak anak berapa. Apa? You cakap apa? Sampai tahap macam tu tau. Kembang kuncupnya semua. Dia cerita kat saya, betul ke kalau perempuan dah beranak macam ni, macam tu? Sampai saya tanya mak saya kata, dia cakap kakak macam tu ke? Saya cakap, perempuan ni kononnya education, dia belajar sekolah 11A. Dia nak pergi belajar kat Saudi Arabia. Mak dia, bapak dia tak bagi.
So macam ada cerita lah. Memang betul-betul cerita Saya hidup sampai ni. cakap dengan anak saya macam ni. Kalau dia dah kahwin besok, suruh dia study balik. Kita biayai supaya dia pandai habis dia punya sekolah. Ya. Apa tahap macam tu tau. Tahap macam tu. So ya, bla bla bla, gaduh. Itulah ceritanya. Saya bergaduh dengan mak saya. Sebab ini dalam kepala otak saya. Ma, saya cinta dengan orang ni. Mama kena accept dia. Itu saya masa tu. Towards the end Sebab kenapa cinta ni buta tau. Sebab saya dah tak suka apabila how can you be in love today she nice to you, besok you maki. And my son cried sometime, upset, look down, and I ask, and I know towards that is unhappy already. Something is not right and things getting worse. And that is the third time I want you. Yes. The third time, you know why? Saya cakap, dalam kehidupan ini I want to share. Dalam kehidupan, dalam perkahwinan, Allah adakan cerai, itu adalah sebab dia. Sekiranya you tak bahagia, even though you ada 30 anak sekalipun atau 2 anak, if penceraian itu lebih baik, then pilih penceraian. Ini kan pula belum kahwin, you not happy. Kejap dia marah you, maki you tau. Sekejap kan gini, saya tengok anak saya makan, kena ambil gambar, kena pergi dekat mana, kena gini. Kena bagi tahu kat mana. Kat mana kau tidak akan bergaduh. Pukul berapa? Cakap, oh, this is ridiculous. Saya cakap sampai saya kata dengan anak saya, I don't like her. Saya cakap macam tu. You not happy, I don't like her. Saya kata it's your choice. Itu belum end lagi. You have some more things to say? No, teruskan. Sampai Cerita dia dah habis dah. Sampai saya kata dengan anak saya, this is it. Dia dah jumpa abang dia. Dia dah apa? No, you dah jumpa abang you. Discuss. Minta pendapat abang dia. Minta pendapat kakak ipar. Sebab saya plan bulan 2 ni kita nak pergi bercuti Terengganu, nak pergi ke rumah dia. Yes. Nak jumpa dia. And dia bagi alamat rumah dia. Bagi alamat. Kejap kan tak boleh, jangan bagi last minute. Tak tahu apa dia punya plan, dia nak tipu, tak tahu apa lagi. Lama saya kata macam ni lah. Saya tak suka nampak sangat benda ni dah apa jangkaan saya tu, saya rasa betul. So saya suruh anak saya pilih. Sampai dah 3 kali dah marah ni. Kejap tak nak, kena pujuk balik okey, kena maki hamun, okey tak jadi, lepas tu baik balik. Saya kata you choose whether you want me, can I say that? Yes, terus. Whether you want her, saya kata you pilih, dia cakap. But then saya kata you must call her now, bercakap supaya mama dengar you suara dia. Dia selalu bersembang dengan saya pun. Saya pun tertipu sebenarnya. Itu yang buat saya tak buat apa ni. Saya memang tahu she's not real. Tapi saya tak boleh nak buktikan dekat anak saya ni kecuali dia dapat tahu sendiri. So saya kata you call her now. Anak saya tak nak. No, saya cakap now. In front of me, cakap. And I nak dengar feedback hadalan ni apa. So anak saya call. So true enough, anak saya kata dia memilih Dahlan, tidak memilih saya. Masa tu ruknya buah hati saya dengan kakak dia. Memang buah hati saya, dia dengan kakak dia. Abang dia tu pun buah hati, tapi 2 orang ni lebih dekat dengan saya. Bila dia cakap macam tu, saya rasa hati saya meletup berkecai. As a parent, as a mother. So saya cakap, tak apalah. Ini mungkin satu jalan saya nak harungi seterusnya. Anak saya ni dah in love with her. Saya doakan dia happy, that's it. Dia happy dengan perempuan ni, okay go ahead. Sebab saya tak boleh terima dah. Dia minta saya terima, minta saya cakap tak boleh. Saya cakap, I cannot. So that's it. Continue. That's still your story? This is what I thought at that time. Saya kalau boleh nak pilih dua-dua, ibu saya dengan ni. Sebab saya ingat mungkin ibu saya tak boleh accept dia sebab perangai, temper dia, ke emosi dia problem. Tapi sebenarnya saya tak nampak yang ibu saya ni nampak lagi lebih jauh pada saya, yang something's not right. Dia tipu ke identity dia ke. Masa tu fikir logik tak? Tak logik lah. Tak logik lah sebab saya, Waalaikumsalam. masa tu saya boleh katakan saya ni blind, bercinta. Dan saya menyesal apa saya buat tu sampai sekarang. I can never change. But
I told my son how much I love him as a son, younger son, yang saya sayang sangat. Tapi saya dah tahu where I stand. Where I stand meaning that he will find a new future bright than the other. Well, as a mother, you don't hate my son, please. This is pengalaman. But I know where I stand. Until today, saya masih pegang itu. Saya dah tahu where I stand. Kalau dia akan jumpa the new love of his life, so I know that's him, pendirian dia. So as a mother, ya kita tahu Allah kata ibu dan ayah. So as a mother, bila you dah membesarkan anak you, sebab itu saya kata, selagi you boleh manja dengan anak you, manjakanlah mereka dengan cara yang betul, dengan nasihat yang betul. Apabila mereka dah ada the love of their life, like he said, that is her life, his life, saya kata step up. Saya dah ada satu anak yang dah berkahwin. Step up. Kita tak boleh nak involve. Kalau dia rasa dia nak memberi kasih sayang dia kepada saya, dia nak beri. Sebab itu saya selalu berdoa, sekiranya Allah memanjangkan umur saya, biarlah saya sihat, biarlah saya jangan menyusahkan anak-anak saya. Saya sampai macam tu. Sebab mak ni sampai ketua dia akan fight for their children, no matter what. Sebab itu bila berlakunya di Palestin itu, I cannot go on to talk about Palestin selalu. Saya akan sentiasa mengeluarkan air mata. Jadi ini yang berlaku dengan anak saya. Jadi bila saya sudah terima, ini I continue right? Saya terima anak saya punya pilihan itu dengan hati yang betul-betul remuk, luka. Saya only, selain pada Allah di dunia, I need someone to talk to. Because talking to your husband atau talking to your sister, talking to your son is different. But you have to talk to outsiders yang you trust. So I went and see someone and talk to someone. I don't know what to do. Macam, bila you kehilangan orang yang mati, kehilangan orang yang atau husband atau boyfriend, kehilangan anak yang meninggal atau masih hidup, dia berbeza. Kekecewaan dia tu berbeza tau. So I went and see my friend, adik saya yang saya sayang sampai saya sekarang. Saya kenang jasa dia. Dia kata, wait, do you have anything video of this person? Saya kata, saya tak ada. Saya kata, I don't. Because saya sebenarnya, I'm that type of person. I don't keep people, I tak kacau people punya privacy. Selama saya menjadi isteri suami saya pun, saya tak suka check phone dia sampai sekarang. Saya tak berminat nak tengok wallet dia, sebab saya pernah experience bila saya wallet saya hurt me. So I don't want to get hurt by saya cari sendiri luka tu. Jadi saya tak campur. Jadi suami saya kata, wait, suami saya to calm me down. Suami saya kata, wait, dia kata, I think I can get the video of this Dahlan. Yes. Dahlan pictures and videos. Lillahi ta'ala, semua anak saya saya tak nak anak saya berdosa dengan anak-anak saya tak nak mereka berdosa dengan saya, walau sebesar zarah sekalipun. Saya maafkan. Walaupun saya tahu dia masih sentiasa melukai hati saya, setiap kali saya maafkan. Adik angkat saya ni yang tengok gambar itu, dia ni orang yang bijak. Instantly dia memikir. Dia kata, this is not here. Dia kata, dia bukan di Malaysia. Dia kata. Jadi dia pun dengan kawan-kawan, can you do research on this? Sekejap dapat tahu. Apatah lagi hati mak yang dah warn the son yang anak dia ni akan kena scam ke kenapa ke. Mula saya pun tak convince yang adik angkat saya ni kata, kak, dia ni macam ni. Ni catfish. Saya tak faham catfish tu apa sebenarnya. Dia explain dengan saya. Adik angkat saya nak proof dekat saya pula. Not to my son. Dia kata, keep it everything low, I prove to you. Saya akan prove dekat akak yang benda ni apa yang saya percaya. So dia dengan kawan-kawan dia proofkan dengan saya dah tahu lagilah jantung saya jatuh. Tapi saya tak nak cakap dengan anak saya. Saya kata saya tak nak the victim yang cakap dengan anak saya, nanti anak saya akan kata saya ini jahat, ada-adakan cerita. Because when you in love, you tak boleh nak touch benda tu. Tak adalah, you know, not that type of person lah. So saya pun balik dengan hati yang sugul, dengan
I want to be me. You know, jaga diri jaga diri saya kata. So saya biarlah saya hidup seorang. Sekali saya cakap dengan suami saya, macam manalah anak saya nak tahu perkara ni, betapa he will feel hurt. Anak saya ni akan luka hati dia. He will be devastated tau. Akan jadi remuk tau dia punya hati. Macam saya tak empati nak cakap. I don't know how. Saya tak tahu apa nak cakap. Jadi saya balik, tiba-tiba something happen. Saya ingat suami saya cakap. Rupanya suami saya tak cakap. He got to know himself. Dalam perspektif saya pula, saya menyesal apa saya buat sebenarnya. Saya at that time memang tak tahu nak pilih. Bukan nak pilih apa, saya tak tahu nak buat apa. Saya tak tahu benda ni serius ke apa ke. Saya ingat ibu saya might be okay after that. Tapi saya ni, I don't like to take risk. Saya tak tahu. I'm very bad at risk taking. The decision I made, memang saya tak nak pilih antara dia atau ibu. Of course, saya automatically nak ibu. Tapi dalam hati saya ni nafsu nak orang ni sekali. Saya tak salahkan orang ni 100%. Saya salahkan diri saya because saya yang allow benda ni menjadi. Lepas tu, bila benda tu jadi intense, saya tak tahu nak make the right decision. I made the stupid decision. Dan after saya dapat phone notification, itu bukan dia. Sebab dia pun kata, janganlah macam ni, jangan macam tu, pilih mak, jangan pilih dia. Saya pun cakap lah juga, saya minta maaf dengan ibu saya banyak kali. Tapi saya faham apa saya buat tu memang kesilapan yang amat besar lah. Dan orang ni pun Dahlan ni pun dia kata kenapa pilih dia. Macam dia pun rasa macam menyesal tau. Dia pun cakap dengan saya suruh pergi balik buat macam apologize. Dia pun tak nak get involved sangat dengan benda ni. Saya pun amat sedih apa saya buat. I was very naive, I was very dumb, I was very stupid. Tapi keinginan tu take over my judgment sampai saya punya pilihan tu pun tak betul. Lepas saya dapat tahu orang tu bukan orang tu, saya tanya dia, saya confront dia. Dia mengaku tu bukan dia, bla 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 semua. Dia bagi alasan yang saya tak percaya dah. Sebab dalam otak saya, apalah aku dah buat dekat ibu saya? What have I done to my own mother? What have I done? What have I become? I'm close with my mother. I'm very close. She always be number one. Tapi kat situ saya ambilkan salah satu pelajaran. Ini satu ujian pada awak. Yes, betul Helmi. No worries, anggap sebagai betul. Take that as a experience. But okay, lepas macam mana nak cerita? Lepas ni nak cerita, bukan cerita emosi, tapi boleh katakan saya was not in the right state of mind after satu benda berlaku masa 2 years ago. Saya dalam depression teruk sampai to the point where I had to meet a therapist, psychologist. Sebab saya terus, at that time you kehilangan kakak you. Yes. Which is, old people always say that you are twin with your sister because you're very close. So at that time saya memang kesorangan. Saya memang tak nak cakap siapa pun. Saya tak ada lalu nak makan. Abang saya nombor 2 tu risau dengan saya. So dia suruh jumpa therapist. Dia bayar semua. Alhamdulillah. Tu saya jumpa therapist tu. Therapist tu nasihatkan saya, pergilah jatuh cinta. Awak ni, dia kata apa saya ni? Dia minta maaf. Awak ni macam Peter Pan. Saya macam, Peter Pan? Awak ni budak kecil dalam tapi tak membesar. Okay. So apa patut saya buat? Pergilah jatuh cinta. Bila jatuh bercinta tu, you will know the responsibility. Jatuh cinta sayang, bukan jatuh bercinta. Jatuh cinta. So tu yang you will know the responsibility of how becoming an adult. Sebab dia kata saya tak pernah lalui. So I took the advice. Tu bila saya took advice, saya jumpa orang ni tak kena, jumpa orang ni tak kena, jumpa orang ni tak kena. Tapi throughout that process, bila jumpa orang-orang ni, saya membesar. Saya punya pemikiran jadi matang. To the point where saya jadi macam desperate. Saya desperate nak, sebab saya ni stubborn. Saya always want what I want. And sometimes we can't have what we want. Tak apa, jadikan sebagai pelajaran. Terima kasih kepada semua yang viewers yang sangat fahami. Memang saya anggapkan benda tu satu pelajaran yang amat besar. Because satu orang-orang tu saya memang kena teruk lah. Kan? Tapi pelajaran, semua tu pelajaran. Saya maafkan kepada semua. Saya maafkan Dahlan ni juga. Saya pun berterima kasih dekat Dahlan ni. So jadi macam tu, because ni semua jalan cerita untuk saya sedar diri saya. How much valuable to my mother. How much valuable she is to me.
Walaupun mak saya dah tegur berkali-kali, to the point where even in the end mak saya tak tahu nak buat apa dengan saya dah, dia tetap dekat situ bagi saya amaran and warn me that's not the actual person. Sampai tahap macam tu ibu saya. A sacrifice of a mother. Saya sedar tu. Can a son seek forgiveness? Yes. But can a son take whatever, can repair whatever happened before? No. Saya sedar tu. I cannot repair what happened, what has been damaged. But instead, take accountability of my own mistake. Ambil kesilapan apa saya dah ambil tu sebagai satu pelajaran yang besar dan teruskan hidup dengan pelajaran tu. To make a better future. Itulah saya, again Ma, I'm really sorry. I'm telling you, I'm saying this in life. Saya berkali cakap, saya minta maaf dengan Ma. I love you so much. Itu saya anggap memang pelajaran besar. Saya pun cakap dengan anak saya, itu satu pengalaman yang amat berharga sebenarnya. Yes. Amat berharga dan kena ingat, kadang-kadang kita rasa amat berharga tapi kita buat balik. Ada yang macam tu juga, you know? Sebab tu kena take accountability, sedar. Saya kena sedar. Sebab itu saya sebagai ibu, saya selalu cakap dengan semua orang yang di mana ibu sebaya dengan saya, ya, walaupun ibu yang baru, take your son like a friend or your daughter. Listen dia orang punya luahan. Bila saya dengar, saya dah memang maafkan anak saya dah. Tapi bila jadi macam ini, apabila dia membuat pilihan, that's normal. Bila anak kita dah mempunyai the love of their life, memanglah kita ni. Tapi cuma waktu itu saya tak ada cara lain dah sebenarnya. Tak ada cara lain dah sebab saya tahu yang, tak tahulah, gerakkan hati ibu agaknya. Always you want the best for your children. Jadi bila jadi macam itu memang gerakkan hati. Tapi berlakunya benda macam ini adalah pengajaran bagi saya dan juga anak saya. So I know as a mother, you are not, tak boleh nak cakap I'm your mother, you must listen to me. Tak boleh. It's a learning to me also. Dan saya pun sebagai anak, saya tak boleh deny mistake saya. Saya kena sedar kesilapan saya. Saya kena mengaku. Dan saya mengaku kesilapan saya, apa saya buat terhadap ibu saya dan keluarga saya. Dan there are out there that you can seek help selain pada Allah, not in your family. Ada orang yang you masih lagi boleh percaya, yang boleh tolong. Dan saya terhutang budi pada kawan adik saya ni yang banyak membantu saya dengan kawan-kawan dia. Tunjukkan siapa perempuan ini sebenar, model Indonesia, gambar itu bukan dia. Dan saya, sebab itu daripada situ saya panggil dia Dahlan. Itulah dia. So itulah ceritanya. Ya, Itulah cerita dia. habis. So you all bila dah dengar ini, ambil ini sebagai satu pengajaran. Dan saya tak suruh anak saya cerita ni. Saya nak buka. He wants to share because dia tengok apa yang terjadi kepada Wahab, apa yang Agus lah lakukan, the love story of Agus and Wahab, menakutkan dia. What's happening in this world, dia kata. Especially in Malaysia, dia rasa dia takut.